Tapi alhamdulillah ramai juga hari ini yang menderma, dan insyaAllah semua sumbangan anda semua akan kita memberi kepada orang yang memerlukan. Terima kasih kepada semua yang menderma. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang para penonton yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya dalam rancangan Hubbul Quran, Cinta Al-Quran. Dalam episod kedua kali ini kita akan bincang berkenaan tentang tingkatan suara, penjagaan suara dan juga pengenalan lagu-lagu taranum Al-Quran. Jika kita ingin mula ataupun mempelajari ilmu taranum ini, sudah semestinya kita memerlukan satu modal yang sangat penting. Apakah itu? Ia adalah suara, sudah semestinya. Kalau tak ada suara, tak berbunyilah. Jadi suara adalah modal yang utama dalam ilmu taranum. Kalau kita bahagikan dalam suara untuk kita pelajari ilmu taranum, ia mempunyai sebanyak 4 tingkatan suara. Yang pertama ialah qarar, iaitu suara yang rendah. Yang kedua, suara nawa, iaitu suara yang sederhana. Ketiga, suara jawab, iaitu suara yang tinggi. Dan yang terakhir iaitu suara jawabul jawab, suara yang paling tinggi. Jadi, jika kita bincang tentang suara, suara ini mempunyai sifat dan ciri-ciri yang tersendiri. Setiap orang mempunyai suara yang berbeza.
Di antara sifat dan juga ciri suara yang ada dalam suara ini adalah burdah. Apa itu burdah? Burdah adalah gerakan suara. Gerakan suara. Sama ada gerakan yang perlahan-lahan ataupun gerakan yang cepat. Ada juga dinamakan getaran. Getaran itu kalau kita boleh katakan adalah suatu getaran yang pantas dalam bacaan. Okey, tapi tidak semua yang boleh buat suara getaran ni. Okey. Kemudian ada juga sifat yang tegas dalam bacaan dan juga sifat lembut. Itu di antara ciri-ciri dan juga sifat yang ada pada suara kita. Mempunyai kepelbagaian dalam kita membentukkan bacaan itu dengan suara tersendiri. Untuk kita mendapatkan kualiti suara ataupun ilmu taranum ini dengan baik, sudah semestinya kita melalui proses latihan, iaitu latihan suara dan juga taranum. Di antara latihannya adalah sebelum kita mula untuk kita membaca Al-Quran, kita boleh buat satu senaman, iaitu kita menggerak-gerakkan leher dan juga kerongkong. Mungkin kita boleh gerakkan ke kanan dan ke kiri ataupun ke atas ataupun ke bawah. Okey, lebih kurang dalam 8 atau 10 kalilah, bergantung pada keselesaan masing-masing. Kemudian kita ada latihan pernafasan. Latihan pernafasan sangat penting. Ia ada satu punca ataupun keluarnya suara kita. Okey, kalau tidak ada pernafasan, maka suara pun tidak akan keluar. Jadi untuk kita latih pernafasan, kita memerlukan latihan yang konsisten. Okey. Kemudian kita boleh gunakan latihan memanaskan suara. Mungkin kita boleh sebut perkataan-perkataan yang boleh melontarkan suara kita keluar. Contohnya kita boleh sebut nama Allah, lafzul jalalah. Allah, Allah. Kita lontarkan suara itu dengan menyebut kalimah-kalimah yang baik. Kemudian latihan ini juga sesuai kalau kita lakukan pada waktu pagi, petang dan juga malam. Secara konsisten, okey, iaitu kita buat setiap hari. Seterusnya kita boleh buat latihan mendengarkan bacaan daripada qurra'. Kita boleh dengar bacaan daripada para masyayikh, untuk kita dengarkan setiap hari agar kita terbiasa dengan bacaan mereka. Dan juga meletakkan sasaran yang khusus yang ingin kita capai. Contohnya lah, kita hari ini kita nak nafas kita itu kalau boleh sampai 30 detik, 30 saat ataupun lebih. Jadi kita nak kena ada target, nak kena ada sasaran yang khusus. Apa yang kita nak capai. Okey. Kemudian kita boleh membiasakan diri untuk berlatih di mana sahaja. Tidak kira di rumah ataupun di luar rumah, tempat-tempat yang mungkin dalam keadaan yang tenang lah, tidak sibuk. Boleh kita cari waktu untuk kita latih suara kita ataupun kita latih taranum itu. Latihan sekurang-kurangnya mengambil masa dalam 5 minit. Paling kurang 5 minit ataupun lebih. Lagi banyak, lagi bagus. Kalau kita latih mungkin dalam 30 minit ataupun 1 jam, insya-Allah ia sangat berkesan untuk kita mendapatkan suara yang baik. Sedikit tips untuk kita jaga suara lah. Untuk jaga suara, memperbanyakkan minum air putih. Minum air putih. Kemudian kita boleh makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Elakkan atau kurangkan minuman yang sejuk atau terlalu panas. Ini dua-dua minuman yang paling kita suka kan. Air sejuk dan air panas. Kalau tak boleh nak tinggalkan semua, kita kurangkan. Okey. Kemudian elakkan ataupun kurangkan makanan yang berminyak. Ini makanan yang memang kita tak boleh nak elak lah. Memang everyday kalau kita makan, mesti akan ada makanan yang berminyak.
Okey. Kemudian ini adalah pilihan, optional. Kita boleh minum air-air yang herba untuk suara. Mungkin ada jual di mana-mana kedai, ada jual khusus untuk suara. Itu di antaranya untuk kalau kita nak jaga suara kita agar kita punya suara ni tidak rosak. Baik, kita lanjutkan iaitu tentang taranum Al-Quran. Taranum yang pertama adalah taranum bayati. Bayati berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud rumahku atau tempat kediaman. Taranum ini mempunyai sifat yang lembut di samping tegas, harmoni, tenang dan memantapkan persembahan. Ia sebagai satu lagu pembukaan dan penutup dan ia menjadi pengukuran kepada taranum sesudahnya. Ianya dapat menimbulkan kesenian fasahah Al-Quran dan dapat menimbulkan perasaan mengagumi mukjizat Al-Quran. Sedikit contoh taranum bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Taranum yang kedua disebut dengan taranum Nahawan. Nahawan merupakan salah satu nama tempat di daerah Hamadan, Parsi atau dikenali sebagai Iran. Nahwan bermaksud nama khusus bagi sejenis taranum yang dipopularkan oleh qari-qari di daerah tersebut mengikut budaya mereka tersendiri. Taranum Nahwan mempunyai sifat yang tersendiri seperti gerak alunan yang ringan tapi berkesan, mempunyai kesederhanaan yang memikat jiwa serta bersesuaian dengan nada yang sederhana. Taranum ini juga sesuai kepada ayat memohon dan bercerita dalam kelembutan yang bersopan. Selain itu, taranum ini mampu melembutkan bacaan Al-Quran serta menenangkan jiwa pendengar dan juga pembaca. Saya akan contohkan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Taranum yang seterusnya iaitu taranum Rast, berasal dari Parsi, Iran. Kemudian diubah suai oleh orang-orang Arab, terutamanya orang Mesir, sehingga ia dikenali sebagai salah satu taranum yang sangat popular di Mesir. Taranum Rast merupakan taranum yang unik, kelembutan alunan yang mempunyai bunga-bunga serta membuatkan ia berbeza dengan taranum yang lain. Ia sesuai dengan mana-mana bentuk ayat Al-Quran yang dibaca dan sesuai dengan mana-mana peringkat nada suara. Taranum ini juga mempunyai gerakan lembut di samping ketegasannya. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Taranum yang keempat dinamakan taranum Saba. Saba dari segi bahasa bermaksud rindu. Manakala dari segi istilahnya ialah salah satu jenis taranum yang dipopularkan oleh qari-qari Arab mengikut budaya mereka. Setiap taranum mempunyai sifat tersendiri dalam mewarnai kepelbagaian dalam lagunya. Begitu juga taranum Saba. Taranum ini mempunyai alunan yang lembut, mendayu-dayu dan sesuai dengan ayat yang menunjukkan permohonan, merayu dan merintih.
Ianya juga mempunyai gerak ringan yang meresap jiwa serta sesuai dalam nada yang sederhana. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Seterusnya, Taranum Hijaz. Ia adalah satu nama kawasan di negara Arab Saudi. Ia dipopularkan oleh Qari Hijazi mengikut budaya mereka, dan juga Taranum Hijaz ini berlahjah Mesir. Ia lebih lembut dan menarik dengan kelembutan bahasa Al-Quran. Taranum ini sesuai untuk kita menggunakan di dalam ayat, merupakan doa, perintah, marah ataupun amaran. Pergerakan alunannya tidak begitu fleksibel berbanding taranum yang lain, akan tetapi ia bersifat lincah dan menghidupkan persembahan. Saya contohkan Taranum Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Seterusnya Taranum Sika. Ia adalah sebuah taranum yang berasal dari negara Parsi. Pakar taranum Al-Quran dari negara Hijazi diguna pakai setelah diubah suai dan dipopularkan kepada seluruh qari di segenap pelosok dunia mengikut lahjah dan Arab Hijazi. Taranum Sika adalah sebuah taranum yang unik, gerakannya yang ringan dan bersahaja, dan ia berbeza dengan taranum yang lain. Dan sesuai kita gunakan taranum ini dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi, kaum, kerohanian, hari kiamat dan sebagainya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Dan yang terakhir adalah taranum Jiharkah. Ia dipopularkan oleh qari Mesir mengikut budaya mereka yang lebih lembut dan hebat bersesuaian dengan kelembutan Al-Quran. Taranum ini dikenali dengan sifatnya yang mendayu-dayu dan merintih. Oleh itu, sesuailah kalau taranum ini dibacakan pada ayat yang menceritakan tentang rintihan, hari kiamat ataupun doa. Contoh taranum Jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Demikianlah pengenalan tentang ilmu taranum Al-Quran, lagu-lagunya dan juga sifat-sifatnya, peranannya yang kita boleh pelajari di dalam ilmu taranum ini. InsyaAllah, semoga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Teruskan bersama kami dalam rancangan Hubbul Quran sehingga berkumandangnya azan maghrib. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.